Waalaikumsalam. Yang lain tak dengar tu. Okey, kita bagi 5 minit, tunggu sekejap. Saya akan mulakan kelas. Kita akan buat, hari ini kita akan lihat kepada past year question. Okey. Saya tunggu kawan-kawan awak semua masuk .
Madam, ada orang dia kata dia dah minta izin nak masuk kelas tapi madam tak approve lagi. Hello. Seperti saya dengar ada dengar benda tu. Okey. Saya belum masukkan lagi recording yang saya buat on apa tu. Ada dua kan, saya berhutang kan dua benda dengan awak. Nanti saya akan masukkan sebab itulah tak sempat. Okey, insyaAllah hari ni kot insyaAllah saya masukkan. Okey, saya rasa kita teruskan saja hari ni. So, are you ready semua? Hello? Yes, madam. So, saya dah sediakan saya dah pilih lah dua pasir saya nak buat dengan awak. Okey, saya buka dulu. Saya nak masukkan ni. Boleh nampak dalam skrin tak? Hello? Boleh, madam. Boleh, madam. Tadi saya dah download. Lepas tu sebab Julai 2020 kan. Okay, dah chapter ni dah dua kali tak keluar. Okay, kita tengok kepada Julai 2020. Inilah kan semester lepas dia tak keluar final tajuk ni. Okay, dua semester tak keluar Okay, tapi untuk Julai keluar, ni dah COVID dah start. So Julai keluar. Lepas tu bulan Disember, Februari tak keluar. Lepas tu bulan Julai baru ni tak keluar. Julai 21 tak keluar. Okay. Tapi now untuk awak ni akan keluar balik lah. Okay, this is kita nak tengok soalan ni. So saya nak bila saya bentangkan nanti. Bila awak ambil lah screenshot dia punya jawapan dia. As I inform you earlier, okay. Cara jawab dia, susunan ayat dia, susunan step dia awak ikut exactly macam awak nampak ni. Okay. Yang berubah nanti adalah macam ni lah. Kalau dia act dia 2, mungkin awak besok act 7, okay, mini 9, mungkin awak besok 16, macam tu lah, itu je lah yang tukar. Tapi cara nak jawab tu sama saja sama saja. Okay. Okay, kita lihat soalan ni, question number 8. Okay, you pun akan dapat satu soalan begini. Okay, nanti ada mau masuk pula. Okay. Question number 8. A string is fixed on the x-axis at x equal to 0 and x equal to 3. The displacement uxt for the vibrating spring at any time t satisfy the wave equation. So diberikan wave equation tu lah.
Okay, so 9 delta square U dx squared equal to delta square U dt squared tu dia punya equation yang kita nak solve. With initial condition, okay, U x0 equal to 2, itu apa dia? Itulah condition untuk boundary Kalau awak nampak no, that one bukan boundary lah. Okay. So spring tu dia fix dekat x equal to 0 dan x equal to 3 kan. Jadi awak punya boundary condition nanti adalah kosong T equal to kosong dan 3 U3T adalah kosong. Itu dia. Itu ya awak punya boundary dan initial condition awak dibagi 2 di mana Ux0 equal to 2 itulah mewakili fx kita nanti dan delta U dt, the derivative derivative with respect to t adalah dibagi x equal to 0 iaitu velocity lah. Gx kita lah kosong. So Gx kita kosong, fx kita lah 2. Okay, itu soalan dia. Okay, sekarang kita nak cari apa dia uxt uxt, the displacement punya formula which satisfy the boundary value problem. Okay. Right, so kita tengok kepada jawapan. Okay, this is dia punya jawapan. Okay, let uxt equal to xxtt. Okay, kan sama kan? Lepas tu kita tengok soalan dia tadi. Allah, sekejap siapa lah ketuk pintu ni? Outside. Where? Outside. I gotta find it now. Tanya. Mak positif. Okay. Sorry lah, ni apa tu? Anak saya ni. Hello? Hello? Yes, madam.
Yes, madam. Dengar. Anak saya ni, dia minggu lepas, anak saya ni doktor tengah buat master. So minggu lepas dia, supervisor dia kena COVID. Lepas tu dia diminta kuarantin di rumah lah. Jadi dia kuarantin kat rumah, so ambil test 2 kali. So ambil kali pertama minggu lepas negatif. Lepas tu ambil kali kedua hari Senin baru ni negatif. Lepas tu keluar dekat Mas Sejahtera dia hari ni, dia dapati positif COVID pula. Faham tak? Tu dia beritahu saya tu, mungkin tak tahulah tak salah Mas Sejahtera tu salah rekod ke, ataupun hospital yang tu salah hantar report ke ataupun dia memang COVID ke. Faham tak? COVID ni tak habis-habis lagi kan. So kalau anak saya kena COVID tu, saya dah kontak rapat lah. Sebab anak saya tu duduk dengan saya. Hari tu dia kontak rapat dengan orang. Kita adalah buat kuarantin sikit-sikit lah kan, macam tu. Tapi kalau dia dah positif tu, saya dah kena kontak rapat yang saya pun dah susah jugalah ni. Okay. Okay, apa cerita dia? Okay, tu dah cerita dia kan. Alright. Tak apa, kita doakan saya tak ada apa-apa atau technical error ke apa kan. Tengok macam mana. Okay, sekarang kita soalan dia. Okay. Kita pergi balik soalan kan. Ini equation yang kita nak solve. This is the equation yang kita nak solve. So kalau awak tengok, kita punya order of equation kita lah order 2 kan, second order. Jadi maknanya kita kena differentiate twice lah. Terhadap x twice, terhadap t twice untuk kita nak masukkan dalam ni kan, dalam equation ni. Okay, sekarang kita pergi balik kepada jawapan tadi. Okay. Alright. So, kita let u x t equal to x x t t. Okay, lepas tu d square u dx squared. Kita bezakan u ni terhadap x 2 kali, twice. Apa tu x double prime t. Kalau sekali x prime lah, kalau 2 kali x double prime. T ni kita anggap sebagai constant tengok kat sini kita dah drop x kecil ni, kita dah drop t kecil ni kan. Sebab apa? Sebab kita nak memudahkan kita punya notation lah. Kita nak tulis mudah. Okay, lepas tu kita kena differentiate ni terhadap t pula, twice juga. Okay, so x t double prime. Lepas tu kita masukkan dalam equation asal ni. Ni equation asal. Nampak tak? Kita masuk dalam equation asal. Okay, lepas tu apa kita buat? Alright, kita buat separation of variable. Kita kumpulkan x satu tempat, t satu tempat. Dan remember saya beritahu awak, kita ada constant 9 sini. Kita nak dia berada di bawah. Kita nak dia sebagai denominator. Lepas tu saya tarik dia turun ke bawah sini. Okay? Kalau dia kata 1/9 tadi, kita tak payahlah sebab dia dah memang denominator kan. Okay, sebab dia ke atas ni, kita tarik ke bawah ni. So dia turun ke bawah ni. Jadi bila kita dah buat separation of variable, kita samakan dengan negative alpha squared. Negative alpha squared, di mana negative alpha squared ni kita dah kata untuk case kita, dia adalah sentiasa alpha squared ni adalah satu nombor yang kurang daripada 0, iaitu satu nombor negatif. Okay? Okay, sekarang kita dah ada 2 equation. Kita dah boleh selesaikan lah. Daripada sini kita boleh selesaikan. Okay, sama exactly macam kita bincang hari tu. Okay, so ini kita, ini kita punya. Okay, so ini saya samakan dengan ni. Okay, lepas tu kita selesaikan tu dulu. So x double prime over x equal to minus alpha squared. Okay, lepas tu kita darab ke sini, darab silang kan. Darab ni ke sini. Lepas tu kita bawa ke sini. Jadi x double prime plus x squared x equal to 0. Okay. Kita campur sini jadi campur 0 lah. Sebenarnya apa yang kita buat adalah kita campur sebelah sini dengan benda ni. Kita dah bawa ni x ke sini. Lepas tu kita campurkan dengan benda ni. Yang sebelah sini kita campur, benda ni akan jadi kosong lah. Akan jadi kosong. Okay. Okay, now kita ada quadratic equation. Lepas tu kita akan cari dia punya auxiliary equation dia. Ni dia. Okay, m square campur alpha square equal to 0. So kita solve for m. Okay, dalam ni diguna m kan. Kita boleh, dalam nota kita tu diguna r kan. Jadi dalam ni kita guna m. So m square plus alpha square equal to 0.
Jadi M adalah plus minus alpha I. Maknanya ini kita dapat root dia adalah complex number. Complex number di mana alpha I ni maknanya depan ni beta lah. Kalau kita kata beta ni dia cuma ada kompleks nilai imaginary saja. Nilai real part dia tak ada kan. Maksudnya kosong lah. Maksudnya kosong. Okey, lepas tu dia kalau kita ada root yang macam ni, ini template jawapan dia. Okey. So kita ada C1 cos alpha X, kita ambil ni kan. Alpha X campur C2 sin alpha X. Okey. Tu kita dah selesaikan untuk X lah. Lepas tu kita buat untuk T pula. Sama je T. Kita repeat balik proses tu. Okay, T double prime over 9T equal to minus alpha squared. Okay. So T double prime campur 9 square T equal to 0. Okay, equal to 0. Okay, lepas tu M squared plus 9 alpha squared equal to 0. Okay. So dapat M adalah 3 alpha I. So kita dapat dia punya persamaan untuk T lah. T. Persamaan untuk T kan. Okay. Lepas tu kita apply boundary condition yang pertama. Iaitu yang ni. Seeloknya tadi dalam atas ni awak selesaikan lah equation apa yang kita nak selesaikan. Lepas tu awak tuliskan apa dia dua boundary condition awak. Lepas tu awak tuliskan dua initial condition awak dekat atas ni kan. Lepas tu barulah nampak lebih tersusun. Ini pun macam dia ringkas saja kan. Sebab ni skema untuk pensyarah kan. Alright. Jadi kita apply boundary condition pertama iaitu U0T equal to 0 iaitu X0 campur TT equal to 0. Sin TT cannot be 0, X0 equal to 0. Jadi kita masukkan nilai T tu dengan kosong. So C1 cos alpha, bukan dengan T tu dengan X tu kan. X ni yang kosong kan. Jadi saya akan masuk cos alpha ni, X alpha X ni telah gantikan dengan kosong. Saya ganti dengan kosong, lepas tu imply C1 equal to kosong. Okay, sama kan? Jadi bila kita masuk boundary condition yang pertama, kita akan dapat C1 equal to kosong. Tak kisahlah soalan apa pun sekalipun, bila awak masukkan boundary condition pertama, C1 awak kosong. Lepas tu awak rewrite balik awak punya equation SX tu. Okay, so kita dapat cuma ni tadi kan kat sini. Okay, ni kan. Jadi C1 dah kosong. Jadi equation XS awak tinggal ni je lah. Tinggal ni je lah. Okay. Lepas tu kita akan masuk boundary condition yang kedua iaitu U3T equal to 0. Jadi X3TT equal to 0. Okay. Sin TT is not equal to 0. Jadi X3 equal to 0 kan. X equal to 0. Jadi kita masukkanlah C2 sin alpha gantikan X dengan 3 equal to 0. Jadi C2 tak boleh kosong. C2 tak boleh kosong. So memang awak pun akan tulis tu C2 tak boleh kosong. So jadi yang kosongnya apa? Yang kosong ialah sin alpha 3 tu yang kosong. Jadi sin alpha 3 tu kosong iaitu 3 alpha equal to n pi. Ni memang sentiasa you equalkan dengan n pi. Whatever lah 4x you dapat ke 7x ke 10x 10 alpha ke awak dapat ke awak samakan dia kosong bila adalah n pi. Jadi daripada situ awak dapat alpha. Dapat nilai alpha. Jadi boundary condition yang pertama memberi awak nilai C1 equal to 0. Boundary condition, lepas tu awak akan rewrite balik awak punya equation X tu. Lepas tu bila awak menggunakan boundary condition yang kedua awak akan dapat nilai alpha. Perasan tak kita punya jalan kerja macam tu? Faham ke tak faham? Ada nak tanya? Faham, Madam. Ya. Madam, dia dekat yang dia memang dengar je. Okey, lepas tu kita tulis balik lah. Kita dah ada alpha ni kan. Jadi kita punya X tadi ni, ni kita dah ada nilai alpha. So saya gantikanlah kat sini. Kita adalah C2 sin n pi over 3 alpha X. Okey. So kita punya TT tadi pun bila kita dah dapat ni, kita gantilah alpha ni tadi. Alpha tadi apa? Alpha tadi n pi per 3 kan. Jadi n pi per 3, jadi n pi per 3 sebab kita ada 3 ni, 3 tadi cancel. So kita dapat macam ni. So kita dapat equation ni, kita dapat equation ni. Okey, bila awak dah dapat nilai alpha, awak rewrite balik equation X awak tu, gantikan nilai alpha tu dengan nilai yang awak dapat ni. Dalam TT tu pun awak tukarkan nilai alpha dengan nilai ni.
So awak dapat dua equation ni. Lepas tu kita akan gunakan ni first principle punya ni lah. Okay, kita tadi kan kata UXT kita adalah XX darab dengan TT kan. Ni XX ni, ni darab dengan TT ni, darab dengan TT ni. Okay, lepas tu C2 darab dengan C3 kita anggapkan sebagai AN. C2 darab dengan C4 kita anggapkan sebagai BN. Okay, so ni common term untuk kedua-dua ni. Kita letak kat luar sini. Ni dapatlah C2 darab C3 dapat AN jadi cos N pi T. Okay, C2 darab C4 adalah BN iaitu BN sin N pi T. So yang ni kat luar. Ni kat luar yang ni. Okay, faham setakat ni? Alright. Okay, jadi superposition principle ni lah bila awak nak gunakan superposition principle tu awak nak letakkan tanda sigma ni, tanda apa? Awak menggunakan superposition, bila awak dah dapat macam ni, jawapan awak ni ada N dalam ni kan. Jadi bila kita gunakan superposition principle mengatakan awak tanda summation ni. Ni daripada sini awak nak tambah summation ni adalah menggunakan superposition principle. Sebab superposition principle mengatakan okay, bila awak dapat, you ambil N equal to 1, awak dapat satu set jawapan. Bila awak ambil N equal to 2, you dapat another set jawapan. Bila N equal to 3, you dapat another set of jawapan. Okay, jadi superposition principle mengatakan UXT awak adalah ni lah. AN cos N pi T campur BN sin N pi T kan. Sin N pi X over 3 ni. Okay, so okay, jadi kita dah gabungkan, dah dapat tanda summation ni. Okay, lepas tu kita differentiate ni. Okay, sebab nanti kita nak gunakan lah. Ini ialah kita punya fx nanti. Okay, fx nanti lah. Kita nak cari nanti nak guna an, nanti kita nak gunakan fx kan. Lepas tu kita nak buat ini, kita akan samakan dengan gx kita nanti. Okay, ini kita akan samakan dengan gx kita. Okay, nilai ni kita akan samakan dengan fx kita. Okay, okay. So sepatutnya semua orang sampai superposition principle ni patutnya semua orang tak ada salah lah. Sebab dia macam standard jawapan dia. Maknanya tak kisahlah soalan awak apa pun, semua orang patutnya mesti dapat sampai superposition principle ni. Okay, sebab lepas ni barulah dia lebih spesifik lah. Walaupun tadi memanglah kita tali tu diikat kat mana kan, boundary tu daripada masa kita cari kita mencari alpha tadi, kita memang menggunakan boundary condition yang kedua kan. Jadi dekat situ alpha kita ni semua ni, ini sudut ni semua akan ni dah spesifik lah, tapi kat sini lagi spesifik Okay, now barulah bila dah gunakan superposition principle barulah kita nak apply initial condition. Okay, jadi saya akan menggunakan initial condition yang pertama, iaitu ux0 adalah fx equal to 2 adalah ux0 ni adalah bersama dengan fx equal to 2. Jadi dekat sini saya masukkan, saya gantikan x dengan apa ni, gantikan t dengan kosong. Okay, gantikan dengan kosong, awak akan samakan dengan fx awak lah. Okay, ni saya gantikan dengan kosong, nampak tak? Ni bila ux0 adalah fx adalah 2, iaitu apabila kita masukkan nilai t dalam kosong, dalam ux kita, dalam uxt kita akan dapat bersama dengan 2. Ni dia diberi diberi dalam jawapan kan, diberi dalam soalan. Tengok dalam soalan. Ni nampak, ini ialah 0. Ni ux0 ni ialah initial condition yang pertama. Inilah bila x0 equal to 2 ni ialah fx kita lah 2. Okay, ni initial condition kita yang kedua. Kalau awak tengok dia derivative tu, di velocity tu ialah mewakili gx kita. Okay, okay, now untuk yang ini kita selesaikan dulu. Yang ni equal to 2, jadi awak masukkan kosong dalam ni. So masukkan kosong, so dia dapat ini saja. Mana dia dapat yang mana satu? Okay, ini dapat 1 kan, ini dapat 1, ini dapat 0 kan. Okay, so sebab tu tinggal an sin benda ni je. Sebab ini dah jadi an, ni n yang darab 1 dapat an, jadi ni ialah kosong. Sin kosong kan, kosong. Jadi habis semua sini. Jadi an sin, ni awak ambil lah an sin n pi over 3 ni, awak samakan dengan fx.
Okey, jadi kita boleh cari nilai Sn tu menggunakan Fourier series. Menggunakan Fourier series. Okey, di mana kita ambil kat sini Bn equal to 0. Okey, sebab kita tak diberitahu pun sekejap kelas. Saya tengok Oh, kita punya soalan sekejap soalan kita. Okey, okey, ini kita punya fx equal to 0 dan fx equal to 3 kan. Okey, sepatutnya kita 0 kepada 3. So, tadi kita integrate daripada mana? Betul lah. 0 kepada 3 0 kepada 3 ni. Okey. Okey, 2 over L kan, 2 over L. Sekejap dia punya formula dia. Okey, kita punya Okay, approximately for the writing string at any time to satisfy the equation is 1. Okay. Kenapa dia darab dengan 2? Okay, kita tengok kat sini, balik-balik dia masalah kat situ. Okay, fx equal to 2, lepas tu 3, 0, 3, so 2 per L, so 2 per 3. L kita adalah 3, tali kita tu memang 3 lah. So 0 kepada 3, kita anggapkan ni sebagai half range. Kita anggapkan ni sebagai half range. Jadi kita darabkan dengan 2, jadi sini adalah 0L. Sebab Bn ni dapat kosong, so dia anggap sebagai even function. Okay, jadi kita, ini kalau macam ini awak dapat Fourier apa ni, Fourier class? Ini adalah Fourier sine series kan. Jadi Fourier sine series, bila you dapat Fourier sine series memang awak boleh darabkan dengan 2 awak punya ni. Kalau awak tengok balik nota awak pada minggu yang ke-12. Okay, saya tengok nota minggu ke-12. Aduh mak. Okay, saya nak tutup ni. Nota ni minggu ke-12. Kita tengok kita punya soalan. Kalau kita dapat Fourier series ataupun Fourier sine series atau Fourier cosine series. Okay. Ni prinsipal lah. Oh, itu bukan minggu ke-12 kan. Itu minggu yang ke-11 punya nota kan, kelas. Oh, bukan minggu ke-10. Okay, kita tengok Fourier sine series, Fourier cosine series tu. Ni kan. Kita ada Fourier sine series, Fourier cosine series tu. Okay. Tengok dia memang darabkan, bila nak cari AN tu, di formula dia memang ambil 2 kat atas ni lah. Okay. Ni. Mana dia punya kita belajar ni? Fourier sine, Fourier cosine. Ni Fourier sine series ni. Nampak tak formula dia? Dia ada 2. Mencari AN dia, mencari AN dia ada 2 kat sini. So kita ambil daripada kosong kepada L, pada tali tu Okay, so sekarang kita pergi balik kepada kita punya answer tadi. Okay, so now awak tengok kat sini kita punya series ni, kita punya function ni. Okay, dia adalah Fourier sine series saja. Fourier sine series. Okay, sebab dia tak ada cosine terms lah, betul kan? Jadi bila kita nak cari AN tu, kita darabkan dengan 2, kita ambil daripada kosong kepada L lah. So L dia memanglah 2, panjang tali tu adalah 2. Okay, right, so kita buat. Yes? Sorry ganggu, tadi ada kawan request tapi madam tak accept lagi. Oh, tak accept lagi Thank you madam. Alright, thank you. Okay. Okay, so kita carilah AN dia. Okay, AN dia adalah 2 per L, 0 kepada L. Fx sin ni kita tukarlah. Apa benda kita cari kan. So dapatlah dia punya AN dia.
Okey, lepas tu kita akan gunakan Fourier, kita akan gunakan dia punya derivatif ni untuk samakan dengan dia punya gx dia. Okey, utx0 ni kat sini. Ni adalah utx0 ni kan kat sini. Utx0 adalah apa? Adalah x. Okay, kita tengok soalan. Betul ke x? Ni. Ni utx0 adalah 0 bukan x kelas. Adalah 0. Okay, so adalah gx lah, adalah gx. Sekejap. Okay, kat sini. Sini adalah gx sebenarnya. Okay. So saya bila masukkan bersamaan dengan kosong ni, nampak bersamaan kosong. So boleh tak awak tukar kat sini, ni adalah gx bukan x. Adalah gx. Okay. Okay, ni semua betul. Kita masuk kat sini, so tambah gx bersama dengan kosong. Okay, sebab soalan tadi kan kosong kan ni. Ni kosong. Ini gx kita lah kosong. Okay. Okay, bersama dengan kosong. Okay, lepas tu kita selesaikan lah. Kita nak selesaikan untuk ni. Ini adalah Fourier sin series juga. So kita selesaikan untuk n pi bn n pi bn ni lah, ni 2l apa semua-semua ni. Okay, selesaikan, so akhirnya dapat bn equal kosong. Jadi kita punya uxt tadi, carilah kat sini. Uxt yang kita mula-mula tulis tadi, kat sini kan. Ni dia. Ni kita dah dapat bn. Kita dah dapat bn ni lah bersama dengan kosong. So the whole thing akan kosong lah. So yang ini sajalah nanti kita punya uxt kita yang kita nak cari tu. Ni dia. Okay, ini adalah kita punya ini adalah kita punya an. An kita ni, nampak ni an kita. Ni an ni. 4 tolak 4 cos n pi. Okay, 4 tolak 4 n cos pi ni lah. Okay. Ni uxt kita tadi kat mana? Uxt kita tadi kat sini. Ni. Ni dia. Panjang ni kan. Uxt kita kat situ. Yang ni. Okay, an cos n pi t ni. So inilah kosong. Bn kosong, an ada nilai. Okay, an kita lah ni. So kita masukkan kat sini, gantikan. Jadi bn kosong, so habis semua sini. So ada kat sini, campur dengan sini lah. So awak dapat kat sini. Akhirnya ni nak kena cari ni. Okay, faham tak? Okay, now you boleh ambil jawapan ni, saya buka sekarang. Okay, tolong snap. Okay, masukkan dalam awak punya tu. Okay. Sakit sampai 10. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 7, 8, 9, 10. Okay. Dah saya dapat yang ni. Okay, now sambung ini. Okay, sambung tu.
Oh sis, oh, sorry banyak gangguan pula. Okay, ini bawah dia. Okay, another. Okay, sambung lagi ni. Okay, sambung ya. Okay, so boleh? Boleh meja. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa nak tanya tak? Tak ada, saya pergi kepada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Medium. Saya? Untuk yang soalan prinsipal kan, macam yang
kena ikut dia punya step dia tu Superposition daripada awal daripada awal sampai daripada yang dia follow. daripada ni dia punya step ni semua awak tukar je dia punya dekat sini je nanti Data. equation dia ni sama. Soalan apa pun awak kena buat yang ni. Kan? Cuma awak ni second derivative akan tengok lah. Okey, lepas tu awak sinilah akan lain lah kan. Tapi step nombor tu akan lain lah. So kat sini equation ni semua first boundary condition semua orang akan dapat C10. Lepas tu semua orang akan dapat equation tinggal ni je. Maknanya since T not zero tu equal to zero tu semua macam tu jugalah. Semua sama. Ini ayat ni tak berubah. Soalan apa pun awak akan tulis sini U0T equal to 0, X0TT equal to 0, sin T not equal to 0, X0 equal to 0. Awak pun kau buat macam tu. Lepas tu yang kat sini semua orang sama. Ni semua ini tak soalan apa sekalipun sama ni. Semua orang akan ada benda ni. Okey, yang nanti yang kat lain ni kat sini lah. Lain dia nanti dekat sini. Okey, kat sini lain. Ni M dia awak lain lah. Kat sini dia bergantung pada awak punya tu. Lepas tu yang dekat sini pun akan lain lah sikit. Ni lain lah. Okey. Tapi dia apa obat tu akan ni sama. Ni tak kisah jawapan apa, awak punya pun macam ni juga. Okey, lepas tu initial condition ni boundary condition pertama menghasilkan C10. Lepas tu equation awak akan tinggal ni saja, X awak. Okey, tak kisah soalan apa pun. Okey, lepas tu bila menggunakan boundary condition yang kedua, awak akan dapat nilai apa? Semua orang akan dapat nilai apa? Jadi so kalau awak punya TT awak tu because kat sini kan ni 3 alpha kan. 3 alpha mungkin kalau awak salah awak dapat 2 alpha ke, kalau awak salah dapat 3 alpha 7 alpha ke, tak kisah. Nanti awak punya alpha salah tapi awak akan ada step ni semua. Okey? Jadi kat sini mungkin akan salah lah. Kat sini mungkin akan salah. Okey, tapi jalan kerja ni semua kena ada ni. Ni semua ada. Tapi dengan you punya value lah. Nanti ni orang mungkin X3, orang punya U3T kan. Awak mungkin salah, awak ambil U2T ke, awak tak tahu awak baca secara silap macam mana. Lepas tu alpha awak akan salah. Okey, tapi lepas tu awak still kena buat ni semua. Ni semua. Ni step-step ni semua kena buat ni. Ni sampai sini semua orang sama. Okey, lepas tu bila kita apply initial condition, initial condition sebab dia FX dia tak sama kan. Tapi semua awak akan ada ni. Awak akan ada line ni, awak akan ada line ni. Tapi awak punya integration tu lain lah. Tapi awak ada line ni semua. Line ni awak tak boleh tinggalkan. Semua ada. Okey, tu awak akan dapat AN yang nilai tak sama lah. Tapi adalah jalan kerja untuk mencari AN tu. Okey, lepas tu awak akan mencari GX kan, mencari BN. Mencari BN memang kita akan gunakan GX iaitu kita differentiatekan ini kali kedua lah. Okay, no. Kita differentiatekan UXT kita. Okay, ni awak dapat kan. Okay, sebab tu dalam ni awak tengok satu yang tak differentiate. Satu yang kita telah differentiate terhadap T. Ini akan jadi awak punya GX, ini akan jadi punya FX. Jadi kalau awak salah FX, salah GX tu menyebabkan jawapan awak tu salah je. Tapi jalan kerja tu semua ada lah ni semua. Tak ada. Jadi kalau katakan awak tak boleh jawab soalan tu, kalau awak kira markah M lah, markah M dan markah L lah, markah untuk jalan kerja kan. 1, 2 kan, 3, 4, okey 5, okey 6, 7, okey tengok lagi 8, 9, 10, okey 11, 12, 13, 14. Daripada 19 markah tu, 14 markah tu semua jalan kerja. So kalau awak tak buat jalan kerja yang tertinggal benda yang awak nak cari tu, okey, kata ataupun awak buat, kalau awak buat semua cuma jawapan je salah, awak dapat 14 markah daripada 19 markah. That's a lot lah. Daripada awak memang entah ke mana-mana, entah awak buat entah apa-apa, awak ikut jalan mana, ikut awak punya sendirilah, mana itu awak jalan kerja awak tak boleh lah. Ini ialah jalan kerja yang komplit okey. Jadi dia berubah mengikut perubahan soalan. Okey, sekarang kita pergi kepada, saya nak tengok tunjuk satu lagi contoh. Julai 2020. Sebab yang baru ni tak ada, yang 2 semester yang terakhir ni tak ada tapi semester ni dia bagi balik. Okey, kita tengok satu soalan lagi. Saya nak tengok mana soalan tu pula. Okey, saya nak ambil soalan apa ni?
Alright. Saya nak ambil satu lagi Disember kan. Disember saya nak ambil soalan Disember. Okey, ke dah ada kat sini? Tak ada lagi Disember. Lepas tu saya nak ambil jawapan Disember. Okey. Sekarang kita tengok soalan Disember So satu lagi saya nak bagi. Okey, tengok ni soalan Disember. Okey, awak tengok dia punya tali tu kan. Ni. Tali tu diikat kat mana? Satu dekat ni. X dekat kosong, X dekat pi. Jadi panjang tali adalah 0 dengan pi kan. Tapi dia punya fx awak adalah 0. Awak punya g of x awak adalah x. Ni x. Okey? Ini adalah x. Okey. Itu dia. Jadi awak tengok tadi macam okey, tengok kita punya ni, kita nak selesaikan. Tadi kita nak selesaikan dari 9 kan. Tak tahu 9 kat mana, tengok ni 9 d square u dx square, d square u dt square. Okey, nampak tak? Sikit je beza dia kan. Okey, kalau tengok Disember punya d square u dt square ialah equal to 4. Ni sebenarnya tadi soalan ni ke depan kan. Ni t lah depan. Jadi tadi 9 ni 4. Tukar itu je. Jadi awak kena adjust lah kat jawapan awak tu. Janganlah ikut yang jawapan tadi kan. Tadi 9, yang ni 4. Jadi awak punya, nanti kita tengok jawapan Okey. Kita start dengan let u x t equal to s x t t. Okey. Alright. Ni kita punya equation dia. ut maknanya ini okey, untuk Disember 19 ni ni ialah ini kita nak selesaikan yang ni kan. Ni second derivative, ni pun second derivative So dua-dua second derivative. So kita tengok, tapi kat sini dia tak buat. Okey, tak apa, dia buat second derivative lah. Okey. Kita let u x t equal to s x t t. Lepas tu saya bezakan sekali, saya bezakan 2 kali. Terhadap x 2 kali, terhadap t 2 kali. Okey, tu untuk yang ni dia tak gugurkan masa ni x kecil-kecil tu. Okey, lepas tu kita masuk dalam equation kan. Masuk dalam equation. Okey, masa ni dia dah gugurkan t kecil tu dah tak ada. Ada lagi. Okey, ada kali lagi dia tak gugur. Tapi saya rasa kalau awak gugur pun tak apa. Macam kalau nak buat x t double prime ialah bersama dengan 4x prime t pun boleh, tak payah t x tu pun tak apa. Okey, lepas tu dia asingkan, dia separatekan t dengan x. Okey, tengok tu. Dekat sini kan kita nak 4 ni dia berada di 4x double prime kan. Tapi bila kita buat separation of variable 4 ni turun bawah. Saya kata kedudukan ni mesti turun bawah. Okey, kita nak dia sebagai denominator. Okey, turun bawah. Okey, so kita dah asingkan t dan kita dah asingkan x. Lepas tu kita equatekan dengan minus alpha squared less than 0. Kan sama kan jawapan tadi kan. Okey, lepas tu sekarang kita selesaikan kita punya x dulu. Okey ni x double x equal x ni sini. Lepas tu kita dapat yang ni. Lepas tu equation kita dapat yang ni. Nampak? M ialah alpha I. Okey. Okey, lepas tu kita tuliskan equation tu C1 cos alpha ni. Lepas tu kita selesaikan untuk t pula. T ambil t ni. T ni samakan dengan ni. Okey, ni sama-sama dengan ni. Tadi sebab kita 9, kita dapat sini 3. Ni kalau 4 kita dapat 2 pula. Mana? Kalau lain kali awak dapat 16, ini dapat 4 pula kan. Kalau awak dapat katakan 36, masuk kata 36 awak dapat 6 kat sini. Jadi kena sesuaikan lah, kena sesuaikan. Okey. So sama kan. Lepas tu kita dapat x ni equation to x. Kita dapat equation to x. Okey, lepas tu kita dapat equation to x. X ini kita dapat equation to t. Okey, lepas tu kita akan apply boundary condition yang pertama. Nampak ni? Boundary condition yang pertama ialah ni. Nampak tu? C1 kosong. Lepas tu kita punya persamaan x kita tinggal yang ni je. Okey? Lepas tu kita apply boundary condition yang kedua. Okey, iaitu boundary condition kedua ialah ni. Okey, yang sama-sama. So kita dapat nilai alpha kita. Alpha ialah apa? Alpha ialah n pi. Alpha ialah n pi. Tadi kita n pi per 3 kan? Macam mana tadi? Ini kita dapat sini n pi. Okey, lepas tu kita tukarlah. Kita punya yang alpha ni kita tukar kepada n pi. Jadi n pi, sekarang ni ialah alpha n ialah n pi.
Jadi alpha adalah sin alpha, sin alpha. Ni sin, sin, sigma equal to 0, sin alpha equal to 0, so equal to sin pi. So alpha pi adalah bersama dengan n pi. Jadi sekarang kita tukarlah, alpha ni kita tukarkan kepada n pi lah kan. Ni alpha adalah n lah. Alpha adalah n kelas. Ni pi ni cancel lah kan. Kita nak cari alpha je. So alpha adalah n. Jadi dapat n lah. Jadi ni kat sini alpha kita tukar sebagai n. Kat t ni pun nanti kita tukarkan sebagai n. Ni dapat ni lah. Okey kelas, kat mana tadi? Ni kita ni alpha tukarkan sebagai n. Besok dekat tt kita. Ni tak ada alpha kat sini. Titik rasa tu tak ada alpha. Oh, ini dah kat atas. Okey, sorry. Kat sini. Alpha jadi n. Okey, ni awak dapat ni. 2nt ni dapat ni kan. Okey. Lepas tu kita buat apa? Lepas tu kita tulislah. Kita punya persamaan tu. Ialah uxt adalah ni. Sama je step yang kita buat tadi tu. Okey, lepas tu kita akan darabkan ni dengan lagi. Kita dapat an ni darab ni dapat ni. Itu by principle of superposition. Maka kita akan tambah ni tanda summation ni. Okey, lepas tu kita bezakan yang equation ni untuk kita prepare untuk GX kita nantilah. Okey, lepas tu baru kita apply initial condition. Okey, iaitu ux0 adalah fx equal to 0. Jadi kita masukkan bila kita masukkan dekat sini, dekat ini, bila t kita masukkan kosong kat sini. So masukkan kosong kat sini, so kita dapat sini. Ini adalah Fourier apa? Ini adalah Fourier sine series. Di mana an dia kita boleh dapat cari menggunakan formula ni lah. Ni. Macam mana nak cari dia punya. Jadi kita dapat 0 kepada L. L adalah pi kan. Tali tu panjang ni kan pi. Jadi 2 per L, 2 per pi. Saya tu dapat an dapat kosong. Okey, an dapat kosong. Nanti kat sini nanti an kosong. So ni nanti kosong ni tak ada lah. So sekarang kita tengok bn. Bn tu kita cari menggunakan ni utx0 equal to j equal to x ni. Saya buat. Okey, ni lah Fourier sine series. Sama je kan. Okey, ni dah kena balik contohlah. Okey, ni buat macam ni Okey, so dia dapatlah bn dia dapat ni Macam mana saya tak tahu macam nak rotate ni. Awak kena dia dah tersilap masa dia print ni kan. Jadi bn adalah benda ni. Lepas tu akhirnya saya masukkanlah dalam equation saya. An tadi kosong kan. An tadi kosong, ini an kosong tadi. Ni an adalah kosong. Bn kita gantikanlah dengan nilai yang kita dapat kat sini tadi. Okey, ni dia bn dia, nilai ni. Gantikan minus 1 over n cos n pi kan. So ni dia. Okey, minus 2 over n cos n pi. Okey. Ni kita dapatlah ni jawapan dia. Okey, faham? Awak ikut je. awak buatlah soalan-soalan soalan yang lain. Okey, nanti saya bagikan jawapan dia. Awak ikut je follow yang tu kan. Okey, cuba praktis. Okey, saya nak suruh awak buat mana. Okey, untuk minggu depan awak boleh buat soalan. Saya nak tengok apa soalan skema yang saya ada lah. Saya ada dalam hard copy, tapi yang saya boleh share dengan awak nanti yang soft copy adalah buat answer 2017. Cuba buat. Nanti saya boleh share awak dalam screen for next week. Okey, kalau awak nak buat ni pun boleh juga. Januari ni semua ada ni. Januari 2018, Jun 2018, Disember 2018. Okey, Jun 2019. Jun 2019. Okey, Jun 2019 pun boleh. Okey, buatlah Jun 2019. Kita ada answer dia. Lepas tu 2017 kita ada answer dia. Okey, yang lain ni tak ada. Soalan tu tak ada Okey, jadi awak buat minggu depan. Kita jumpa balik lagi hari Senin lah. Senin. Okey, tadi pasal anak saya tadi dia dah confirmkan dengan KKM memang dia positif COVID. So saya pun dah kontak rapat. Saya pun nanti My Sejahtera saya pun merah juga.
Kalau Mohon tabah, Ha? madam. Mohon tabah, madam. Yelah, mohon tabah lah. Saya sekarang ni saya tak rasa apa-apa lah. Saya dah dapat sampai booster shot lah kan. Saya dah ambil dah. Booster dose tu saya dah ambil. Okay, tapi sampai setakat hari ni, sebab anak saya daripada minggu lepas lagi dia punya COVID dia bermula kan. Tapi dia dah buat 2 test. Masa mula-mula test pertama negatif. Lepas tu dia buat semalam, hari Isnin bukan semalam lah, Isnin kemarin kan. Hari Senin tu dia dah negatif juga. Tapi entah kenapa dia tiba-tiba keluar positif lah hari ni kan. Tapi sebab dia ada buat another test dia cakap. So another test tu positif lah pula. Tapi saya Alhamdulillah saya tak ada rasa apa-apa, tapi husband dia dah demam. Husband dia dah demam teruk. Okey lah kelas, saya kena jaga diri kan. Kalau kita kelas face to face saya memang tak pergi pejabat lah. Tapi sebab saya ni online, kita masih boleh berjumpa lah hari Senin depan. So doakanlah saya semua sihat, kuat dan boleh tak ada apa-apa kan atas penyakit yang berbahaya inilah. Okey, kerana saya kena berhenti. So saya rasa itu saja. Nanti saya dah bagi ke tadi yang baru saya bincangkan tadi ni. Belum. Saya tak bagi kan jawapan kan. Okey, ambil ni. Soalan yang ni untuk Disember 2019. Okey, ambil itu. Untuk awak sebagai guideline awak. Semester lepas, saya tak tahu saya cerita kat awak ke tidak. Saya dah bagi assessment 2. Lepas tu semester lepas saya tak ada pembantu. Saya marking kan. So student saya dah dapat markah, kita nak ready for assessment 3. Okay, saya jatuh kan, saya telah terjatuh dan lutut saya telah dislocated. Located tu maknanya dislocated lah, terseliur lutut terseliur. Lepas tu saya pergi jumpa doktor. Okay, saya diminta, saya dikata tak ada cara lain, saya kena buat operation lutut. Untuk membetulkan saya punya patella tu kan, patella lutut, kepala lutut saya tu, dia tidak masuk dalam soket dia, dah terkeluar daripada soket dia. Tapi it was memang very painful punya, itulah sebab saya terjatuh dekat kedai makan. Okay, lepas tu, saya minta doktor tu tangguhkan saya pembedahan tu, saya rasa dalam 2 minggu. Sebab saya nak habiskan silibus. Jadi saya alhamdulillah saya habis silibus dengan pelajar saya. Tapi assessment 3 pensyarah lain yang bagikan. Lepas tu saya buat operation lah. Lepas tu saya was MC 3 bulan kelas. 3 bulan. Saya itulah macam ni lah. Bukanlah saya sekarang ni bukan apa-apalah. Kan kita tak nak lah apa-apa, saya harap saya okey lah. Kalau tidak, kita tak nak lah macam student saya MC panjang lah lama ke apa kan. Jadi macam tu lah. So alhamdulillah lah kita dah habis sebenarnya semua benda ni. Jadi awak kalau tak ada saya pun awak boleh baca sendiri, tengok nota. Okay, nanti saya cuba uploadkan apa-apa yang saya recording saya dengan kelas-kelas lain yang saya tak rekodkan dengan kelas awak. Nanti saya masukkan. Saya ada 2 saya perlukan upload dalam Google Classroom. Okay, so itu saja. Saya betul-betul harapkan awak doakan saya sihat. Saya betul mengharapkan doa awak kan. Okay, doakanlah saya sihat semua. Okey lah kelas. Kita jumpa lagi hari Isnin minggu depan. So insyaAllah. Harap-harap tak ada apa-apa. InsyaAllah, madam. Okay. Alright, okay. Terima kasih banyak-banyak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan, madam. Ya, minta dipermudahkan. Minta saya My Sejahtera akan merah lah. Nanti kan akan keluar, saya tak boleh pergi mana-mana, saya kena duduk rumah je.